Assalamualaikum, saya Edi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Misteri Lembaga Tanpa Kepala. Cerita bermula seperti ini. Sekitar tahun 2000, suatu malam saya mengajak kaki tangan saya yang dipanggil Faiz untuk menemani saya di pejabat. Pekerja yang lain semua sudah pulang, hanya tinggal kami berdua. Ketika sudah masuk waktu maghrib, Faiz masih kusyuk menyiapkan kerjanya. Saya pula terus ke bilik air mengambil wudhu dan mengerjakan sholat maghrib di dalam bilik. Selesai saja saya memberi salam, wajah Faiz tercongok di depan pintu. Dan dia berkata, "Bos, cepat kunci pintu depan. Saya dengar ada suara orang lelaki dan juga perempuan berbisik-bisik di belakang. Mungkin ada yang belum balik lagi," kata Faiz. "Apa lagi yang kau dengar?" tanya saya kepada Faiz. Sebenarnya saya dapat rasakan ada sesuatu yang tidak kena di bahagian belakang hanya untuk staf flying squad. Ada yang nak mengganggu nampaknya, fikir saya dalam hati. Faiz mengajak saya ke belakang. Dengan hati yang berat, saya ikut langkah Faiz. Dari satu bilik ke satu bilik. Semua kami periksa. Hati kecil saya mula mengiyakan. Telahan tadi. Mungkin kerja orang kalau begini. Begitulah teliti Faiz memeriksa hingga meninjau ke bawah meja. Saya hanya meremehati dari depan pintu bilik. Apabila sampai ke bilik paling akhir, tiba-tiba saya ternampak sesuatu lintasan berwarna putih. Lalu dengan pantas di depan bilik tersebut. Betul apa yang saya sangkakan. Tidak mungkin masih ada kaki tangan di bahagian belakang. Dalam keadaan lampu tertutup, namun saya masih turuti kehendak Faiz. Tak berani nak beritahu apa yang melintas sebentar tadi. Dan apa yang saya rasa. Setelah semua bilik kami periksa, memang terbukti tiada siapa yang kami temui. Mood saya yang nak bekerja terus hilang. Faiz, jom kita balik. Saya mengajak Faiz meninggalkan pejabat. Tanpa apa-apa bantahan, Faiz terus mengekori saya. Diganggu dengan bunyi-bunyi seperti orang rancak berbual dan bergurau. Bukanlah satu perkara baru dan asing. Oleh kerana kerap pulang lewat bekerja, saya pernah diganggu oleh berbagai bunyi. Saya masih ingat lagi suatu malam, apabila hanya tinggal berdua dengan Mahendran, salah seorang pekerja kontrak yang sudah lebih 10 tahun berkhidmat di pejabat kami. Malam itu saya berasa lapar, apalagi mie segeralah yang menjadi pilihan. "Mahen, tolong masak air panas," pinta saya. Setelah beberapa menit kami menuju ke pantry. Kami masak Maggi dan kemudian buat air teh. Ketika itu tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu di tengah pejabat. Sepantas itu juga Mahen pergi menjenguk. Selang beberapa menit, beliau datang ke pantry semula. "Tak ada orang lah bos, tapi bunyi apa tadi?" Mahen keheranan. Duduk semula sebelah saya. Saya hanya mendiamkan diri. Saya sudah mula membaca zikir di dalam hati. Seboleh-bolehnya saya ingin fokus sambil membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba, bunyi tadi kedengaran semula. Kali ini Mahen hanya bangun dan memahati dari dalam pintu pantry. "Bos, ada benda nak kacau kita ke? Apa benda yang bunyi itu, bos? Kalau orang lain sudah balik, siapa lagi yang ada?" Mahen tak sudah-sudah menanyakan soalan. "Cepat makan Mahen, Maggi dah sejuk." Saya cuba tukar topik. Sekurang-kurangnya saya tidak lagi menghimpit soalan-soalan yang serupa. Pernah lampu pejabat tertutup semua. Nasib baik saya sudah bersedia dengan lampu suluh. Sebelum pukul 5 petang, saya sudah meminta lampu suluh dari Suhaimi, juru teknik elektrik. Saya juga masih ingat pengalaman Pak Yah apabila lampu blackout.
Selepas dipulihkan bekalan elektrik, tiba-tiba blackout semula. Apabila berlaku beberapa kali, Pak Yah terus bercakap, "Jangan kacau, kami nak kerja nih." Anehnya, bekalan elektrik terus pulih hingga selesai waktu pejabat. Seperti ada yang faham, namun lembaga tersebut tidak pernah menzahirkan dirinya. Pengalaman Mahen diganggu di bilik air pejabat lebih menakutkan. Beliau sering datang ke pejabat sebelum pukul 7 pagi. Pagi itu, perut saya sakit memulas-mulas. Saya sendiri pun tak tahu apa puncanya. Saya terus masuk ke tandas. Pertama, selang beberapa menit saya terdengar ada orang masuk tandas dan guna bilik kedua. Cerita Mahen kepada saya, "Cepat abang datang pejabat." Terdengar suatu suara wanita menegur Mahen dari dalam bilik air. Sebelah terkejut Mahen. Mengapa pula orang perempuan masuk tandas lelaki? Saya memang biasa datang awal pagi. Adik ni siapa dan mengapa masuk tandas lelaki? Mahin memberanikan diri bertanya. Oh, saya memang sakit perut tadi. Tak berani masuk tandas perempuan. Gelap dan tak ada orang. Jawab perempuan misteri itu. Saya nampak abang masuk tandas lelaki. Jadi saya ikutlah. Boleh ya abang, ujar suara perempuan itu lagi. Entah mengapa bulu roma Mahen meremang. Lain benar dirasakan suara perempuan itu. Lagipun semasa dia sampai di pejabat, dia tidak melihat sesiapa pun. Hanya dia seorang yang baru sampai awal pagi begitu. Setelah menyelesaikan hajatnya, Mahen segera keluar dari bilik tandas. Diperhatikannya bilik sebelah tidak berkunci. Seolah-olah dibiarkan terbuka sedikit. Oleh kerana itu, tidak ada bunyi apa-apa. Mahen beranikan diri meninjau bilik sebelah itu. Bila dia buka bilik itu, dia ternampak tudung wanita tergantung tanpa badan. Kepala yang bertudung menghadap ke dinding tandas. Biasanya orang akan menghadap muka ke depan. Badannya pula tak ada. Hanya tudung itu tergantung terawang-awang. Apalagi terus main lari keluar dan tunggu di pondok pengawal. Tak berani dia masuk ke pejabat sebelum ada pekerja lain sampai. Saya tak terkejut sangat mendengar cerita Mahen itu. Sebabnya sebelum itu memang ada pekerja yang pernah terserempak lembaga tanpa kepala di tingkat 1. Ada pula pekerja di pejabat lain yang terserempak juga dengan lembaga tanpa kepala di bahagian parking kereta ketika pulang lewat malam. Itulah sebabnya apabila kerja lewat malam, saya lebih suka jika ditemani dengan kaki tangan lain. Sekurang-kurangnya tidaklah saya berseorangan menghadapi usikan jahat makhluk itu. Cerita ini diceritakan oleh Wan Muhammad Syardihan Wan Dahalan. Terima kasih. Kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa, saya minta maaf. Semoga Anda tidak diselubungi misteri. Assalamualaikum.